Hadirin berhormat, yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri. Yang berhormat Dewan Sambung Semula. Yang berhormat Timbalan Datuk Speaker, izinkan saya teruskan dengan penggulungan saya. Walaupun kebanyakan adun UMNO tiada di sini, saya begitu hampa kerana begitu hampa saya kerana titik peluh saya menyediakan penggulungan ini. Tak tahu mau gulung tak perlu gulung. Tapi saya untuk benefit dan faedah Datuk Timbalan Datuk Speaker, saya akan gulung. Berkenaan pertanyaan Yang Berhormat Pulau Betong Datuk Timbalan Speaker, yang ada di sini tentang yang tiada di sini tentang jadual masa pembinaan perumahan mampu milik tersebut yang diumumkan apabila dia rujuk kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ada membuat satu pengumuman dengan cek 500 juta ringgit tersebut pada tahun 2012. Berikutnya adalah jadual timeline tersebut, di mana antara 12 projek tersebut, Datuk Timbalan Speaker, 3 telah dimulakan iaitu di Bandar Kasia pada Disember 2013 dan fasa satunya dijangka siap pada tahun 2016. Di SP Celaya pada Disember 2014 dan dijangka siap pada tahun 2018. Di Teluk Kumba yang bermula pada Julai 2014 dan dijangka siap pada tahun 2017. Sebenarnya ada 4 bukan 3. Dan yang akhir sekali Kampung Jawa yang bermula pada November 2014 dan dijangka siap pada tahun 2017 juga. Berkenaan isu kualiti perumahan mampu milik yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Bunga, kerajaan negeri sememangnya memandangkan perkara ini dengan serius. Malahan selain daripada kawalan harga, kawalan saiz dan syarat peruntukan minima satu petak tempat letak kenderaan bagi satu unit pangsapuri tanpa kos tambahan, juga ditetapkan untuk memastikan pembeli dapat tinggal di dalam unit secara selesa, di mana ada spesifikasi yang khusus yang disyaratkan kepada pemaju-pemaju yang membina 100% rumah mampu milik, yang antara lainnya termasuk penyediaan kemasan lantai iaitu floor finishes dengan menggunakan jubin ceramic tiles di ruang tamu, ruang makan, bilik tidur, dapur, bilik mandi, balkoni dan tempat masuk wash area. Kemasan dinding dengan jubin seramik setinggi 800 mm sehingga 1550 meter di dapur, jubin seramik dengan ketinggian siling di bilik mandi, serta plaster dan cat di lain-lain kawasan, kelengkapan sanitary fittings yang termasuk 2 bilik mandi, shower hose, 2 sink cuci, 2 tandas, 1 sink dapur dan 4 bilik air, dan pemasangan electrical iaitu electrical installations yang termasuk 11 poin lampu, 13 poin ampere, 13 ampere, 1 poin 20 ampere, 5 poin kipas siling, 1 poin telefon dan 1 poin television. Jadi kita akan pastikan bahawa memangnya ada certain spesifikasi minima yang perlu dipatuhi. Ya, silakan. Terima kasih atas jawapan Pak Datuk Rahmat. Tapi saya fikir 1, 2, 3 lagi terlepas, iaitu tentang isu bomba semasa kebakaran untuk pembangunan yang begitu tinggi. Dan satu lagi, selalu dikhawatirkan ada lift. Adakah lift unit cukup? Kalau tiga saja, adakah cukup? Dan juga kalau boleh disyaratkan juga satu sistem segregation at source dimasukkan dalam supaya selari dengan polisi baru kerajaan tempatan. Sikit je Mak, saya juga ingin tambah. Di kawasan saya, satu masalah yang dihadapi oleh penduduk di Crystal Heights
iaitu projek perumahan kecil, iaitu ini dibangunkan semasa kerajaan yang dahulu adalah pertamanya masalahnya tidak cukup tempat letak kereta, nombor satu. Dan kedua, kenderaan-kenderaan tersebut diletak di merata tempat di atas jalan raya di mana ia menyebabkan masalah terutamanya sewaktu waktu kecemasan, iaitu menyukarkan kemasukan kenderaan bomba dan ambulan semasa waktu kecemasan. Cuma permintaan saya adalah dalam kawasan-kawasan ataupun projek-projek perumahan yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan negeri, kita harus memastikan bahawa terdapat cukup tempat untuk kenderaan-kenderaan tersebut, penghuni-penghuni di tempat tersebut meletakkan kenderaan mereka. Sekurang-kurangnya 2 kenderaan. Saya rasa mungkin 1 kenderaan tempat letak kereta untuk 1 kenderaan mungkin tidak mencukupi. Terima kasih, Pak. Minta maaf, satu tambahan iaitu kalau boleh ini betul-betul perumahan affordable untuk mampu milik untuk rakyat yang perlu rumah. Saya juga ada bincang dengan Datuk Rahmat dahulu bahawa kos harga itu mesti dikontrol juga, tak ada add-on dan lain-lain punya gimmick lah. Terima kasih Tanjung Bunga dan Seri Delima untuk poin-poin yang cukup penting tersebut. Yang pertama berkenaan syarat-syarat berkenaan pembinaan sesuatu bangunan tersebut, perlu mereka mematuhi kehendak-kehendak pelbagai agensi termasuk bomba, dan kehendak bomba berkenaan lift juga akan diambil kira menurut saiz sesuatu bangunan tersebut. Itu sememangnya di bawah syarat-syarat yang akan dikenakan melalui kawalan perancangan oleh MBPP ataupun MPSP. Dan segregation at source itu satu cadangan yang saya akan panjangkan supaya dapat dilaksanakan di dalam projek-projek yang baru. Berkenaan car park yang dibangkitkan oleh kedua-dua Seri Delima dan Tanjung Bunga. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ni, Timbalan Datuk Speaker, sebelum ini untuk kos rendah dan kos sederhana rendah, mereka ada satu nisbah yang diamalkan berkenaan kapak yang perlu diperuntukkan untuk satu-satu projek perumahan kos rendah atau kos sederhana rendah. Kalau saya tak silap, untuk kos rendah satu kapak kepada 4 unit, dan untuk kos sederhana rendah 3 kapak untuk 5 unit kepada 5 unit. Ada satu nisbah yang dipakai. Dan untuk mampu milik apabila ia diperkenalkan, ia adalah 1 unit 1 kapak. Now, the whole rasional di sebalik tidak memperuntukkan one-to-one for kos rendah dan kos sederhana rendah untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, ialah kita tidak beranggapan bahawa seorang yang mempunyai had pendapatan ceilingnya 2,500 ataupun 3,500 ke bawah untuk layak kepada kos rendah ataupun kos rendah itu akan memilih begitu banyak kereta. Nombor 1, because dia income limit is already at a very low limit dengan izin Datuk Speaker. So secara logiknya mereka tak akan memiliki banyak kereta. Itu salah satu justifikasi dia. Nombor 2, kita cuba galakkan public transport. Ya. Dan kalau kita memperuntukkan lebih kapak, itu secara langsung menggalakkan pemilikan lebih kenderaan. So itu adalah beberapa justifikasi dan rasional yang wujud berkenaan pendirian kerajaan negeri berkenaan peruntukan kapak. Tetapi baru-baru ini Datuk Timbalan Speaker, untuk makluman Dewan, MBPP dan MPSP telah memperkenalkan satu polisi baru di mana untuk kesemua KR, KSR dan mampu milik ini one-to-one. Dan untuk mampu milik diperuntukkan juga minimum ekstra kapak 10% daripada kapak yang wujud daripada unit yang dibina. Dan ini membawa saya kepada isu terakhir yang begitu penting yang dibangkitkan oleh Tanjung Bunga. Terima kasih untuk itu, kerana saya sering kali menerima aduan bahawasanya untuk
projek perumahan kos sederhana rendah dan mampu milik, ada pelbagai add-on untuk umpamanya sederhana rendah di RM72,500 Datuk Timbalan Speaker. Tapi mereka add-on, beli kapak, beli package renovasi dan sebagainya jadi RM150,000. Dan juga sama dengan mampu milik yang baru spesies ini, kita kuatiri ini akan berlaku. Tetapi ingin saya ulangi dan menegaskan pendirian kerajaan negeri bahawa bare unit, iaitu unit kosong yang kita kehendaki pemaju bekalkan, ialah kos sederhana rendah ialah RM72,500 dan untuk mampu milik 3 jenis RM200,000 dan bawah, RM300,000 dan bawah, dan RM400,000 dan ke bawah. Dan memandangkan polisi berkenaan tempat letak kenderaan melalui kedua-dua pihak berkuasa tempatan, iaitu satu, it is inclusive satu kapak, Datuk Timbalan Speaker. Tetapi kebanyakan pemaju menyediakan lebih tempat letak kenderaan yang boleh dibeli. Dan juga seperti mana saya nyatakan tadi, ini adalah satu unit kosong, a bare unit dengan izin Datuk Timbalan Speaker. So kebiasaannya apabila saya membeli satu bare unit tersebut, unit kosong tersebut, sudah pastinya saya perlu membuat kerja-kerja ubahsuaian supaya saya dapat menghuni unit tersebut. So dengan secara tidak langsung saya perlu membuat renovasi. Ada pemaju-pemaju yang mempunyai package renovasi yang begitu cantik, begitu economical, lebih ekonomi kalau kita pilih dia punya package daripada pergi ke luar dan mendapat 3-4 kontraktor yang lain mari buat 3-4 jenis renovasi yang lain di satu unit. So kalau dia rela, if he is a willing buyer akan tempat letak kereta yang kedua, ketiga, keempat ataupun package renovasi tersebut, itu boleh diterima. Tapi kalau ada pemaju yang memaksa seorang pembeli itu mesti beli itu ekstra kapak, mesti beli renovasi package atau you tak akan diberikan, maka sila datang ke pejabat perumahan dan buat aduan. Kerana ini kita tidak benarkan. Biar saya tegas dari itu. Itu pendirian kerajaan negeri. Jadi saya teruskan. Yes. Ini Ketua Dewan Undangan Negeri, selaras dengan Peraturan 6A-1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, saya mohon supaya masa persidangan hari ini, 14 Mei 2015, hari Khamis, dilanjutkan sehingga jam 8.30 malam. Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah mengemukakan usul di bawah Peraturan 6A-1 untuk melanjutkan tempoh persidangan hari ini 14 Mei 2015 hari Khamis dilanjutkan sehingga jam 8.30 malam. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju katakan ya. Ahli-ahli berhormat yang tidak setuju katakan tidak. Sebulat suara. Saya merakamkan terima kasih di atas polisi yang dibuatkan supaya kontraktor tidak meletakkan cas dalam pembelian rumah itu. Itu adalah satu masalah besar sebelum ini dan sampai sekarang ni saya dah tak dapat rungutan pada itu dan saya harap polisi ini boleh kita ubah dengan tindakan undang-undang untuk masa depan. Dan atas alasan itu saya ingin merakamkan terima kasih peribadi di atas tindakan tersebut. Terima kasih Teluk Bahang. Itulah dari dulu sudah tukar, sekarang baru tiada masalah tersebut. Tapi saya ingin tegaskan, rasional untuk kita tidak paksa seorang pembeli untuk membeli satu tempat letak kenderaan yang tambahan ataupun pakej renovasi tersebut ialah kerana kerajaan negeri mengutamakan prioritinya untuk membekalkan dan menyediakan perumahan kos rendah dan mampu milik kepada rakyat warga Pulau Pinang. Kita tak mau bebankan mereka dengan kos-kos tambahan tersebut. Jadi saya teruskan Yang Berhormat Timbalan Datuk Speaker dengan isu berhubung
dengan kawalan harga pasaran hartanah oleh kerajaan negeri. Yang berhormat Permatang Barangan, Yang berhormat rakan saya Teluk Bahang dan Yang berhormat Teluk Air Tawar telah membangkitkan isu berkenaan dengan kawalan harga pasaran hartanah yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kerajaan negeri Pulau Pinang telah memperkenalkan mekanisme-mekanisme penyejukan pasaran cooling measures untuk tujuan pengawalan harga-harga pasaran hartanah. Datuk Timbalan Speaker antaranya adalah seperti berikut. 1. Had larangan penjualan semula iaitu moratorium selama 5 tahun bagi rumah mampu milik dan 10 tahun bagi rumah kos rendah dan sederhana rendah bermula dari tarikh penandatanganan perjanjian jual beli sales and purchase agreement. Nombor 2, pengenalan fee kelulusan 3% ke atas pembelian hartanah oleh warga negara asing. Nombor 3, kawalan pembelian hartanah oleh warga negara asing iaitu di bahagian pulau, harga jualan minimum ialah 1 juta untuk hartanah berstrata dan hartanah landed pula adalah ringgit Malaysia 2 juta. Dan bagi kawasan seberang perai, harga jualan minimum untuk kepada warga asing ialah 1 juta untuk kedua-dua hartanah berstrata dan hartanah landai. Datuk Timbalan Speaker. Nombor 4, pengenalan fee kelulusan 2% ke atas nilai jualan terhadap penjual hartanah yang menjual hartanah dalam tempoh 3 tahun dari tarikh pembelian. Dan juga untuk warga negara asing, kita ada satu lagi fee yang dikenakan ke atas larangan pembelian unit-unit di bawah harga yang saya sebut tadi, iaitu atas harga yang kalau dia beli 1 juta landed di seberang, dia mesti on top of that kita charge dia satu fee iaitu 3% di atas harga yang dia ingin beli unit perumahan tersebut. Dan yang secara langsung kita kawal harga dia, that was the cooling measures, measure-measure penyejukan tersebut. The next approach kita buat ialah direct price control, iaitu kawalan harga secara langsung, di mana kita memperkenalkan dasar rumah mampu milik pada yang berkuat kuasa Februari 2014, di mana kawalan harga dan saiz adalah seperti berikut. Jenis mampu milik 750 kaki persegi di bahagian pulau tidak melebihi RM200,000 dan di bahagian seberang perai tidak melebihi RM150,000, dan jenis mampu milik bersaiz minimum 850 kaki persegi di bahagian pulau tidak melebihi RM300,000 dan di bahagian seberang perai tidak melebihi RM200,000, dan akhirnya jenis mampu milik bersaiz minimum 900 kaki persegi di bahagian pulau tidak melebihi RM400,000 dan di bahagian seberang perai tidak melebihi RM250,000. Kita laluan Yang Berhormat. Mengenai hartanah Yang Berhormat cakap, kalau syarikat luar beli tanah di sini, maksudnya per ekar 1 juta, 2 juta. Sekiranya kita bandingkan currency kita dengan Singapura dan luar-luar negara, bagi mereka 2 juta itu mungkin kurang, mungkin murah, dan sekiranya mereka berjaya mengambil langkah juga membeli tanah tersebut, sudah tentulah property atau rumah yang dibuat itu akan melambung harga lagi tinggi untuk dia buat cover dia punya untung dan dia punya cost. Tidakkah ini nampak satu loophole yang mana macam negara kaya, businessman yang public listed money for them 2-3 million per acre bukan masalah, dan sekiranya mereka masuk saja ke market ini, dah ceiling harga automatik dah 3-4 juta mungkin rumah itu, dan menjadi masalah untuk kita. Terima kasih. Same issue. Terima kasih, terima kasih. Saya mengalu-alukan kawalan harga pemasaran dan kawalan secara langsung. Tapi satu perkara saya ingin menasihatkan supaya diambil perhatian adalah walaupun kita meluarkan RMM, tapi kita juga minta juga Habitat Keramat boleh ambil perhatian tentang ketumpatan dan kepadatan projek ini. Ini adalah satu dua perkara yang penting untuk
memastikan kualiti life untuk penduduk kita lah. Bukan kita bagi chance dia naik setinggi-tinggi boleh, dan masalah-masalah yang sosial akan berlaku juga. Sememangnya kita ada polisi berkenaan ketumpatan yang boleh dibenarkan untuk pemaju-pemaju yang membina projek perumahan 100% mampu milik, di mana kita benarkan plot ratio 2.8, iaitu yang membenarkan 1 ekar mungkin dalam 140 unit. So ini adalah keputusan kerajaan negeri, kerana kita juga mesti faham, kalau kita sekarang tidak dapat bantuan daripada kerajaan pusat, kita mesti ada public-private partnership, di mana kita perlu kerjasama daripada pihak swasta untuk membantu kita dalam penyediaan dan bekalan perumahan mampu milik di Pulau Pinang. Dan kalau kita tidak benarkan sedikit kelonggaran, memberi mereka ketumpatan tinggi sedikit, maka mereka tidak akan bekerja sama dengan kita. Mereka tidak akan melaksanakan program 100% tersebut kerana not viable. So we have to strike a balance. Saya selalu kata itu pembangunan mesti ada. There must be development. But saya setuju dengan Tanjung Bunga, dia mesti lestari. It must be sustainable. So when it comes to affordable housing, we must understand, if we do not allow, dengan izin Timbalan Datuk Speaker, the private sector some leeway, some incentive. If we don't incentivize it for them, they are not going to come on board and join us on our mission to make affordable housing a reality in Penang. Jadi memang kita akur tentang isu itu, tetapi of course kita tak akan benarkan sehingga begitu tinggi. Kalau kita pergi Singapura, dia punya plot ratio sampai 10 ada. Dia punya plot ratio sampai 10 ada. But of course Singapura saya tak mau banding dengan Pulau Pinang. Tapi di Pulau Pinang sekarang, kalau saya lebih rela bagi dia orang 2.8, di mana 140 units per acre, daripada benarkan mereka pergi ke bukit lebih daripada 76 meter. Tanjung Bunga mesti setuju dengan saya. I would prefer that than go to the hills. So we have to find a balance. I hope we understand here and we all can come to that, find a amicable settlement between wanting to preserve nature, not go so high, and also the need, the very important need to house Penangites. Saya harap semua di dalam Dewan ini dapat faham itu. Jadi saya teruskan dengan isu yang dibangkitkan oleh Teluk Bahang, iaitu begitu penting sekali. Apakah 1 juta ringgit Malaysia? Apakah 2 juta ringgit Malaysia kepada warga asing sekarang? Terutamanya dalam 6 bulan akhir-akhir ini, apabila ringgit Malaysia telah jatuh dengan begitu pesat. We have suffered a shrinking currency in the last 6 months. I just came back from Singapore and I really felt like I was from the third world. I couldn't spend much money there. It's that bad. And I can remember those days Singapore is just, not much difference. We go there do shopping. Now I go there, I don't want to go to the shopping center. Macam tu. Setuju, Teluk Bahang. Saya setuju wholeheartedly. This policy, of course, just macam semua policy, bukan stagnan, Datuk Timbalan Speaker. Ia subject to review. Dan saya ingin maklum pada Dewan ini, kerajaan negeri sememangnya memandangkan kesusutan mata wang ringgit Malaysia kita baru-baru ini sudah dalam peringkat kaji semula ceiling yang perlu dikenakan terhadap pembelian hartanah oleh warga asing, iaitu 1 dan 2 juta tersebut. Kajian itu masih ongoing. I'm getting all the facts and figures to see whether there has been any difference, ada penurunan atau tidak di dalam pembelian hartanah oleh warga asing, walaupun kita ada polisi 1 dan 2 juta ini. Sekiranya didapati tiada difference, mungkin kita perlu tengok sama ada kita nak naikkan hard ceiling tersebut. Terima kasih Teluk Bahang untuk pandangan yang diberikan tersebut. So, kalau kita lihat kepada price control dan size control yang saya nyatakan tadi, iaitu kawalan size dan kawalan harga tersebut, kerajaan negeri telah melalui Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, iaitu PDC, mengambil langkah proaktif untuk membangunkan sebanyak 12 projek perumahan mampu milik yang
iaitu berjumlah 22,512 unit di kesemua 5 daerah di negeri Pulau Pinang. Dan mereka, projek tersebut adalah di Teluk Kumba, di SP Celaya, Lebur Cecil, Jelutong, Sandylands di bahagian pulau, dan di Batu Kawan, Bandar Kasia, Kampung Jawa, Ampang Jaja, Mak Mandin, Ujung Batu, Bukit Bertajam dan Juru di bahagian seberang Perai. Dan tadi saya telah sebut dia punya timeline, beberapa projek 4 telah pun bermula dan akan jangka siap di dalam tahun 16, 17 dan 18 nanti. Datuk Timbalan Speaker, saya ingin sentuh satu isu yang penting yang sekian dibangkit oleh rakan-rakan saya. Tadi pun saya cakap bawa mai itu prima, dan Teluk Air kata itu mau bawa mai dari jauh, JKP dan Perda sudah sampai. Biar saya jelaskan, Timbalan Datuk Speaker, berkenaan isu permohonan pembangunan JKP dan Perda. Let's clear the air. Walaupun mungkin saya mengulanginya, tapi ini penting. Kerana saya tidak mahu diperlihatkan, Pulau Pinang tidak mahu diperlihatkan sebagai melewat atau melengah-lengahkan permohonan mana-mana pihak untuk perumahan kos rendah, kos sederhana dan mampu milik untuk rakyat Pulau Pinang. We have to be very clear on this. Jadi saya mula. Yang berhormat Teluk Air Tawar yang menyentuh projek ini tadi, semalam. Beliau cuba mempertahankan permohonan JKP dan Perda untuk pemajuan yang bercampur. Dia kata, benarkan. Dari dulu dia kata, okey kita lewat-lewat. Lengah-lengah tak mau lulus. Dan apabila kita tunjuk dia, ini bukan mampu milik 100%. Ini ada pun 1.85 juta, ada pun 800,000 ringgit. Di sebelah pulau dan seberang, mana boleh dikatakan mampu milik? Tiba-tiba dia tukar dia punya angle pula. Dia kata, okey, you please benarkan kita lah buat pembangunan bercampur. That is the latest. Then mengapa dia minta sebegitu? Dia menggunakan justifikasi kerana ini dapat subsidi silang, menanggung subsidi silang atau cross subsidize untuk membina yang kos rendah, kos rendah yang murah tersebut, mesti kita bina yang mewah juga to cross subsidize. That was their justification. Now, Timbalan Datuk Speaker, sila izinkan saya maklum pada Dewan yang mulia ini, mengapakah justifikasi tersebut tidak boleh diterima. Ini adalah berdasarkan beberapa faktor. Pertamanya, permohonan oleh JKP dan Perda tersebut dikatakan oleh mereka sendiri adalah untuk perumahan mampu milik. Namun demikian, setelah disemak, dan semakan itu bukan yang kita buat, yang mereka buat dan yang mereka secara bertulis mengaku. Harganya lebih, seperti mana saya sebut tadi, lebih daripada siling negeri Pulau Pinang. RM400,000 di kawasan pulau, RM250,000 di bahagian seberang. Yang saya sebut tadi, ini semua langkah-langkah yang kita ambil untuk kawal harga. Bukan sahaja kerana JKP kita nak syaratkan ini. That's why I've gone one by one, the sejarah. And now at JKP, you must understand that all this is already sudah existing, diwujudkan. Ini polisi kerajaan negeri. Jadi you mesti patuhi pada had siling kita. Kita di negeri Pulau Pinang. Nombor 2, Datuk Timbalan Speaker. Melalui pengakuan mereka, saya telah sebut tapi perlu ulang sekali lagi. Daripada 15 projek, 11 akan dibina di dalam tanah, di atas tanah yang diperolehi melalui pengambilan tanah untuk tujuan awam. Dan saya telah sebut dan saya ulangi sekali lagi, Datuk Timbalan Speaker. Kalau sebegitu, sedemikian rupa ia diambil melalui pengambilan tanah untuk tujuan awam. Undang-undang, the law, kita tertakluk kepada undang-undang. Undang-undang memperuntukkan bahawa sekiranya ialah untuk perumahan, maka ia mesti untuk perumahan awam. Dan apa takrif perumahan awam? Kos sederhana rendah dan kos rendah. Itu undang-undang. Rakan saya di sana yang berpengalaman undang-undang sudah pasti boleh setuju dengan saya. Dan semalam ada dikatakan, rujukkan kepada PDC. Dan betapa banyak ratus-ratus ekar yang dijual. Dan mereka tak bina rumah saja. Ada komponen institusi pendidikan, ada komponen healthcare dan sebagainya, IKEA, Ikano dan sebagainya.
Itu saya sudah sebut. Juga tertakluk kepada undang-undang. Itu adalah satu township yang baru. Dan untuk satu township diwujudkan, mesti ada pelbagai komponen. Bukan saja perumahan. Ini berbeza dengan JKP dan Perda yang mengemukakan permohonan untuk perumahan sahaja. Nombor 3, Datuk Timbalan Speaker. Kita jangan cakap tentang apa mereka mengakui. Tentang ia bukan berharga mampu milik, tentang ia dibina di atas tanah yang diperolehi melalui pengambilan tanah. Kita rujuk kepada negeri Pulau Pinang sendiri. Saya tadi nyatakan PDC dengan kerajaan negeri sudah ada 12 projek di mana kita 100% mampu milik. 22,512 unit yang ada kos rendah dan mampu milik. Tak ada isu subsidi silang. Ini juga boleh dilihat melalui swasta yang kita galakkan bina rumah mampu milik sehingga sekarang saya sebut tadi 9,858 unit telah dipohon. Official submission to build 100% of affordable housing by the private sector. 100%, Datuk Timbalan Speaker, tak ada isu subsidi silang. Nombor 4, dan yang penting sekali, mirip mampu milik peringkat pusat prima juga 100% mampu milik RM100,000 hingga RM400,000. Tak ada isu subsidi silang. Jadi itulah saya nyatakan di sini. Justifikasi itu tak betul. Dalam apa keadaan jua, Datuk Timbalan Speaker, seperti mana saya nyatakan sebelum ini dan saya sebut dan ulangi sekarang, kita sememangnya mengalu-alukan agensi kerajaan persekutuan mengemukakan permohonan yang disemak semula siling harga agar selaras dan konsisten dengan hasrat kerajaan negeri Pulau Pinang, agar ia tidak melebihi RM400,000 di bahagian pulau dan RM250,000 di bahagian seberang perai untuk tanah yang diperolehi melalui pembelian dan yang diperolehi melalui pengambilan tanah, kos rendah dan kos rendah. Kalau dia boleh semak, saya sudah nyatakan dan saya ulangi sini, kita setuju akan pertimbangkannya. Berkenaan ini memang saya setuju dengan Yang Berhormat Bayan lepas. Semalam dia tak ada di sini, tapi dia ada menyatakan, dia merayu pada kerajaan negeri Pulau Pinang, janganlah bina rumah yang begitu mahal, 1 juta, 2 juta, kita tak boleh mampu di Pulau Pinang. Saya setuju 100% dengan dia. Janganlah bina rumah yang 1,85 juta dan RM800,000 tersebut JKP dan Perda. Itu saya laung kepada JKP dan Perda. Apa yang dinyatakan oleh YB Bayan lepas sendiri. Malahan, Datuk Timbalan Speaker, berkenaan permohonan agensi persekutuan JKP dan Perda, kerajaan negeri telah menunjukkan keikhlasannya di dalam cuba menangani dan mempertimbangkan isu yang berbangkit. Apabila saya sendiri berjumpa dengan pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang bersama-sama dengan wakil-wakil JKP dan Perda tersebut dan juga di dalam kehadiran rakan saya Yang Berhormat Pulau Betong pada 17 Disember 2014. Dalam mesyuarat itu tersebut, saya telah memohon agensi-agensi tersebut untuk membuat permohonan resmi kepada kerajaan negeri Pulau Pinang sebelum akhir Januari 2015 dengan cadangan-cadangan baru mereka agar isu harga unit-unit perumahan yang ditetapkan dapat ditangani. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ni, agensi-agensi tersebut setakat akhir Januari tersebut telah menulis pada pihak saya dengan merayu untuk mengekalkan harga-harga mereka untuk beberapa projek dan untuk projek-projek lain mereka telah menyatakan bahawa mereka akan kaji semula dan kemukakan kemudian. Jawatankuasa Perancang Negeri telah dimaklumkan tentang akan mesyuarat tersebut dan juga maklum balas dari agensi-agensi persekutuan tersebut pada 20 Mac 2015 dan pada 3 April 2015 telah bersidang secara khas untuk bincang ke semua projek tersebut dan keputusannya berkenaan isu penetapan harga yang secara keseluruhannya adalah agar ia mematuhi siling harga perumahan mampu milik negeri Pulau Pinang akan dipanjangkan pada agensi-agensi persekutuan tersebut selepas mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri yang akan datang. Berkenaan isu ini, Datuk Timbalan Speaker, ingin saya tegaskan sekali lagi di sini bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang tidak pada bila-bila masa secara sengaja melengahkan permohonan agensi persekutuan seperti JKP dan Perda. Malahan, ingin saya nyatakan di sini
bahawa ada satu projek JKP di Kampung Pisang Awak di Jelutong, Pulau Pinang, di mana kita telah meluluskan permit permulaan kerjanya, commencement of work pada 8 hari bulan April 2015. Dan projek tersebut kita luluskan mengapa? Kerana ia konsisten, selaras dengan polisi kita. JKP memang boleh buat. Ada projek dia buat. So, untuk projek-projek yang ada masalah harga tersebut, selaraskan dengan kita. Di Kampung Pisang Awak, yang kita beri COW 8 April tadi, ia merangkumi 192 unit rumah kos rendah, 192 unit rumah kos rendah, dan 382 unit rumah mampu milik. Jadi kita tak ada masalah. Teruskan, cepat. In fact, tadi Teluk Air Tawar ada kata, projek-projek JKP dan sebagainya adalah untuk cater kepada Bumi Putra 100%. That is the general rationale yang dikatakan Teluk Air Tawar. Datuk Timbalan Speaker, saya selalu percaya kita selalu buka kepada perbincangan untuk cuba menyelesaikan masalah warga Pulau Pinang. Jadi, bukan saja kita help JKP, bantu JKP pindahkan setinggan dalam Kampung Pisang Awak, kita bagi dia commencement of work, luluskan semua. Tapi actually, JKP tahu tak? Saya pun tak tahu mereka tahu atau tidak. Saya telah bincang dengan pegawai-pegawai mereka di peringkat Pulau Pinang, dan mereka setuju supaya pengagihan dibuat bukan 100% pada bumi, dan tetapi melalui kota kita dan melalui senarai nama kita. No issue. Because at the end of the day, kita hendak bantu rakyat Pulau Pinang. So I think mungkin ada communication breakdown antara JKP dan Perda Agensi Persekutuan di atas dan di sini. Apabila saya jumpa pegawai mereka di sini, mereka selalu tanya apa saya selalu gaduh dalam paper dan sebagainya. Bukan gaduh. Walhal saya dengan mereka, no problem. I actually sat with them to assist you on the Stinghan. How can you say, every day I see in the papers, Datuk Zainal Abidin, with all due respect, janganlah melengah-lengahkan projek mampu milik. But I think for the record in this Dewan yang mulia, the truth must be spoken. So, ini adalah isu berkenaan JKP, Profesor. Ya, silakan. Terima kasih, Datuk Keramat. Ini saya merujuk kepada persoalan saya mungkin saya ingat 2 hari yang lepas mengenai projek JKP di Kampung Bagan Serai, dan masalah itu jadi isu semasa pilihan raya kecil di Perkhidmatan PAU, di mana kerajaan negeri telah tuduh bahawa kita tidak meluluskan projek JKP, dan yang berhormat dari Teluk Air Tawar telah mengatakan respons pada saya bahawa 50% kos sederhana, kos rendah dan kos sederhana ini adalah satu yang syarat yang diletakkan kepada JKP yang saya rasa tidak berasas langsung. Jadi saya minta Datuk Keramat boleh menjelaskan apa masalah yang dihadapi oleh JKP di Kampung Bagan Serai. Kemudian isu ini ialah isu mengenai JKP secara keseluruhan di Pulau Pinang. Saya bangkitkan soalan ini sebab JKP merupakan satu badan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kalau itu memang sektor swasta, saya rasa tak terbangkit. Bagaimana dia buat satu rasional, dia menjustifikasi, oh itu adalah khas untuk Bumi Putra, ini adalah khas untuk Bumi Putra, bila mereka tidak nangani masalah yang dihadapi oleh semua. Dan adakah mereka ini, bolehkah mereka datang ke Pulau Pinang? Adakah mereka ini mesti mengikut syarat-syarat yang telah diletakkan oleh perumahan negeri ini, bahawa mereka mesti ini mematuhi syarat-syarat, sama ada itu badan kerajaan, sama ada sektor itu. Kalau tak ada, macam mana kita mau selesaikan masalah yang dihadapi oleh golongan rendah mengenai
rumah kos rendah dan kos sederhana rendah mampu milik. So jadi bolehkah Datuk yang berhormat Datuk Keramat cuma menjelaskan dua perkara. Terima kasih. Saya juga ingin mengambil kesempatan itu nak memberi satu gambaran bahawa saya berterima kasih banyak kepada YB Datuk Keramat sebab kita berkali-kali mengadakan mesyuarat bersama JKP. Kita menyelesaikan isu setinggan di Kampung Pisang Awak sebab dia adalah di dalam kawasan saya. Jadi isu pampasan, isu setinggan ni semua kita selesaikan dalam masa yang sangat singkat. Sebab kita tahu bahawa pembangunan di kawasan tersebut adalah kos rendah dan kos sederhana rendah juga mampu milik. Jadi inilah hasrat kita bahawa kita nak rumah tu dibina untuk rakyat jelata Pulau Pinang. Tetapi saya ada satu permintaan supaya harga yang ditetapkan oleh mampu milik itu boleh dipercepatkan. Sebab ada banyak permintaan. Saya selalu tiap-tiap hari dihubungi oleh penduduk setempat bahawa mereka nak beli rumah mampu milik di kawasan tersebut. Terima kasih. Berkenaan Kampung Bagan Serai, mungkin apa Wan Berhormat Perai nyatakan tadi berkenaan perlunya pematuhan dengan syarat-syarat yang dikenakan oleh perumahan di Pulau Pinang. Mungkin ini saya akan panjangkan kepada projek tersebut seperti mana saya telah buat untuk Kampung Pisang Awak, dan saya nampak, dan ini secara resmi, surat menyurat dan sebagainya. Tiada masalah. Saya harap ini juga dapat dilakukan kerana saya bersetuju dengan Yang Berhormat Perai bahawa ini mesti ditangani. Berkenaan pula dengan Yang Berhormat Sungai Pinang, dia adalah saksi saya berkenaan penyelesaian masalah setinggan di Kampung Pisang Awak. Dia bersama-sama saya. Dia bersama-sama semua wakil daripada JKP. No issue. Kita tak ada masalah langsung. Kita selesai setinggan, projek on the way, unit akan disediakan untuk warga Pulau Pinang. We can work together. It's no issue. Dan memang berkenaan harga juga saya ingin nyatakan pada Yang Berhormat Sungai Pinang. Itu telah pun diselesaikan. Baru-baru telah pun diselesaikan kerana ia bersangkut paut dengan isu penggunaan nama dalam senarai daftar Pulau Pinang dan sebagainya. So semua telah diselesaikan. Dan saya akan maklum nanti tentang range harga-harga tersebut. So, silakan. Terima kasih Datuk Keramat. Berkenaan dengan Kampung Pisang Awak, memang kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Datuk Keramat yang telah pun turut sama berusaha bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah setinggan kerana tanah itu adalah tanah milik Kerajaan Negeri yang diminta untuk JKP bina. Dan projek telah pun di-award dan kerja telah pun bermula sekarang ini. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk Keramat, selepas perjuangan kita tempoh hari, ada lagi 5 projek yang kita resubmit semula. Dan kita masih menunggu keputusan daripada pihak Kerajaan Negeri, dan kalau dapat kita akan mulakan segera untuk menyediakan rumah tersebut. Kerana ini telah pun dalam perancangan dan pertugas telah pun disediakan untuk teruskan dengan projek 5 projek itu. Terima kasih. Ini adalah projek yang baru. Lepas daripada kita minta tempoh hari, daripada 15 projek tersebut. Ya, yang 5 itu. Saya akan pertimbangkan nanti apabila saya terima. Datuk Timbalan Speaker, saya ingin mengakhiri penggulungan saya dengan satu isu. Oh, silakan. Selain daripada projek-projek di bawah tanah-tanah kerajaan, dalam kawasan saya sendiri ada kawasan ini banyak juga kawasan setinggan yang melibatkan swasta. Saya pun sebenarnya bekerjasama juga dengan Esko Perumahan. Jadi mungkin bagaimana pendekatan untuk handle tanah-tanah yang belongs to this private agent, kerana di contohnya di kawasan saya sendiri di Sungai Nibong Kecil dan di Bukit Kecil dan sebagainya. Minta diberi ulasan. Terima kasih.
Sebelum Yang Berhormat jawab, saya nak tambah sikit kepada Jerjak ni. Ada beberapa orang daripada Sekretariat Nimbong Kecil telah berjumpa dengan saya tentang pampasan yang dapat terlalu sedikit. Mereka merayu kepada saya kata saya ni opposition. Patutnya kena memberi kepada Jerjak lah untuk mendapat bayaran pampasan yang lebih. Dan yang kedua, ada juga yang datang berjumpa saya minta supaya kalau boleh rumah itu diberi di tempat lain kerana tempat itu contohnya dia ditawarkan di Relau dan kalau boleh dia minta kalau boleh di balik pulau, ada sebab-sebab tertentu. Dan ada juga isu yang berkaitan dengan lebih tingkat atas, mereka OKU, mereka perlukan tingkat bawah dan sebagainya. Banyak isu sebenarnya yang di luar kawasan dibawa kepada saya untuk membantu, yang saya harap Pantai Jerjak selaku Timbalan Ketua Menteri dan SK Perumahan tolong melihat isu-isu sebeginilah. Terima kasih Pantai Jerjak dan Pulau Betong. Berkenaan isu penempatan semula setinggan, kita Kerajaan Negeri mempunyai garis panduan berkenaan penempatan semula setinggan di atas tanah Kerajaan Negeri. Kita berkenaan isu tanah-tanah yang dimiliki swasta ni, mereka secara perundangan berhak mengambil tindakan di sisi undang-undang selaku pemilik tanah. Dan kita sebagai Kerajaan Negeri cuma boleh jadi perantara, cuba menyelesaikan isu pampasan di antara pemilik dan penduduk. Jadi kita selalu sarankan kalau boleh sekurang-kurangnya ikut garis panduan penempatan semula setinggan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri di atas tanah Kerajaan Negeri, di mana kita memperuntukkan satu unit rumah kos rendah untuk satu unit penduduk. Saya tak mahu sebut setinggan lah, penduduk. 1-to-1 at 42,000 kos rendah. Kalaulah umpamanya, what happens usually is pampasan akan diberi, okey saya setuju, saya masuk kepada dalam perjanjian pampasan, compensation agreement, di mana I will give you 1-to-1 at a cost rendah. Tapi saya hendak upgrade, saya mau kos sederhana rendah. And for instance, kalau di dalam projek oleh pihak swasta tersebut ada pelbagai jenis perumahan, kos rendah, mampu milik dan sebagainya, sekiranya penduduk itu boleh top up daripada minimum daripada garis panduan Kerajaan Negeri, kita akan kehendaki pemaju swasta itu membenarkan mereka top up dan dapati upgraded version of kos sederhana rendah or mampu milik, whatever it may be. Dan of course, at the end of the day, untuk dipilih satu unit kos rendah ataupun kos sederhana rendah ataupun mampu milik tersebut mesti melalui Kerajaan Negeri. Kerana itu polisi kita yang saya sebut tadi, syarat-syarat layak dan sebagainya. Untuk makluman Dewan, Timbalan, Datuk Speaker dan rakan saya dari Pulau Betong, kita dalam spek iaitu Jawatankuasa Pemilihan tersebut telah membuat putusan. Kita ada special case iaitu dipanggil case compensation package. Di mana untuk compensation package, sekiranya boleh ditunjukkan ada perjanjian pampasan tersebut, walaupun ada banyak yang mereka sudah ada rumah, right? Mereka mungkin sudah ada rumah di tempat lain, tapi kebetulannya untuk projek itu dia akan diberi compensation package, dan compensation package itu adalah untuk kos rendah, kos sederhana rendah. Tapi kalau saya sudah ada rumah, saya tak berhak untuk dipilih untuk kos rendah dan kos sederhana rendah, iaitu ada satu konflik. Tapi kita punya spek buat putusan untuk compensation package, dia akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Rayuan yang juga dipengerusikan kita, yang akan membenarkan pemohon tersebut memilih kos rendah, kos sederhana rendah, walaupun technically tak layak, supaya kita dapat cuba selesaikan isu setinggan. Jadi inilah pendekatan Kerajaan Negeri, kita nak cuba selesaikan setinggan. Tadi Yang Berhormat Pulau Betong ada tanya satu soalan yang cukup baik tentang mungkin kalau for instance this particular project at Sungai Nibong Kecil, dia tidak mau unit di situ, tapi dia nak satu unit tadi disebut mungkin di Relau, balik pulau, whatever. Kalau boleh permohonan sebegitu rupa boleh dipertimbangkan juga oleh Jawatankuasa Rayuan kita, dan lepas diluluskan oleh Jawatankuasa Rayuan kita akan dibawa ke spek untuk dipilih tempat yang dia memilih tersebut. Sekiranya dia merupakan seorang penduduk, saya gunakan sebut perkataan penduduk rather than setinggan, di satu kawasan di mana dia akan terjejas seakibat pemajuan tersebut. Kerajaan Negeri sentiasa prihatin
kepada penempatan semula penduduk-penduduk di kawasan yang akan dimajukan. Ya, silakan. Terima kasih. Sebentar ni, betul juga. Terima kasih atas penjelasan Dr. Ahmad. Isunya adalah ada yang duduk situ tuan rumah dan penyewa. Tuan rumah bermakna dia ada rumah lain dah sebab dia duduk tempat lain, sebab tu dia menyewa rumah dia. So penyewa ini kadang-kadang mengalami masalah kerana pampasan diberi kepada tuan rumah dan bukan kepada penyewa. Padahal penyewa ini adalah kedai yang memerlukan rumah itu. Itu satu. Yang keduanya saya minta kalau boleh make known lah to developers. Kalau masuk perumahan kemajuan, kalau boleh syaratkan mereka untuk memberi sekurang-kurangnya satu rumah pampasan setara untuk semua sekali. Jadi senang. Pemaju pun sedang membuat pengiraan, dia punya costing dan sebagainya, dan penduduk pun tahu bahawasanya mereka akan dapat rumah. Nah, ini akan lebih menenangkan keadaan sama ada orang yang tinggal di situ ataupun pemaju yang membuat feasibility study dan sebagainya. Terima kasih. Minta doa Muhammad. Sebelum jawab sekali. Saya minta dulu tadi. Saya cuma ingin menyatakan bahawa dengan interaksi yang agak kerap melalui Jabatan Perumahan dan juga Exco Perumahan ini, sebenarnya projek yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pulau Betung, kita dapat selesaikan almost 80 hingga 90% dengan 800 keluarga yang cukup besar. Oleh kerana interaksi bukan saja daripada YB kawasan dan juga dengan JKK tempatan juga. Jadi dia ada satu lagi, iaitu sekiranya rumah tersebut diberikan di luar yang bukan pilihan dia boleh dia boleh reject untuk kali yang pertama, dan dia boleh diberi tawaran untuk for the second offer. Jadi ini juga antara perkara yang kita ambil kira. Jadi setakat ni sekiranya ada permasalahan, saya ingat mana-mana YB kawasan harus ambil perhatian dan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Terima kasih. Saya nampak ada lagi satu permasalahan yang kita hadapi sekarang kebelakangan ni, Muhammad. Betul. Tuan tanah menjual tanah, dia keluarkan dulu penduduk di atas tanah dia itu, tapi dia ada prior hubungan dengan developer. So they silent the developer, they push out the orang setinggal dari tanah dia. So adakah apa kriteria yang boleh kita fikir untuk bantukan golongan yang macam ni? Sebenarnya saya nak kasih terlebih juga. Sebenarnya ini diberikan condition oleh pemaju kepada tuan tanah, sebelum kau beli tanah ini you mesti clear dulu. Ini yang mula masalah. Dia tak appear. Between tuan tanah dengan pemaju saja, dia tak appear. SMP semua different. So macam. Saya mula dengan kategori tuan rumah dan penyewa yang dinyatakan tadi, soalan yang pertama. Memang penyewa yang duduk di situ yang memerlukan untuk ditempatkan semula kerana tuan rumah tak duduk di situ dan sudah ada. But in the scheme of pampasan, kita juga ada banyak kategori. Kita ada tuan rumah, kita ada dia punya extended family, kita ada penyewa juga. So in that scheme ada jenis-jenis pampasan yang akan diberilah. Tetapi secara untuk tuan rumah dalam garis panduan kerajaan negeri, untuk tanah kerajaan negeri, it is 1-to-1 kos rendah. Even the kerajaan negeri also for extended and penyewa, there is a different price to be paid. Tapi kita sarankan, kita galakkan, kita cuba jadi perantara untuk swasta, untuk guna pakailah. Tapi untuk makluman Dewan dan rakan saya dari Pulau Betung, ada pemaju yang beri lebih daripada kos rendah. So let's not persalahkan generally. Because there are some pemaju who give more. Because they also want to settle the problem. Kalau dia tak selesai isu, dia tahu kerajaan Pulau Pinang tak akan luluskan projek kerana kita punya policy selesaikan setinggan terlebih dahulu. Dr. Kamal, there are some good developers, there are some very cunning bad developers. So kita cakap yang bad developers, yang good developers tu, okay, no problem. Don't worry, we will deal with the bad developers. They are not my friends. Okay, I can tell you that. But anyway, yang terakhir ni tadi disebut, itu adalah satu perkara yang kita nampak berlaku sekarang. Ada 1-2 kes kita dah nampak. Ini cara mereka mengelak daripada polisi kita bahawasanya sekiranya setinggan tu tak
selesaikan, projek tak akan diluluskan. So mereka dah pandai sekarang nak gunakan taktik ini. Kalau ditanya apakah yang kita boleh buat secara perundangan di sisi undang-undang, there is not much that we can do. I have to be very straightforward about that because in law they are the landowners. Seandainya mereka pergi ke mahkamah memohon melalui satu saman untuk milikkan kosong dan tanpa sesiapa pun tahu akan adanya satu projek pada waktu depan, di mahkamah pada waktu tersebut dengan fakta yang ada, saya sebagai tuan tanah boleh memohon milikkan kosong. Cuma di dalam kes itu saya akan nasihat sebagai peguam sekarang penduduk tersebut untuk lawan kes, kerana di mahkamah juga kita boleh memohon untuk diberi pampasan untuk mempampas equity kita di atas tanah tersebut. And this is a legal issue yang terbuka kepada banyak terjemahan ataupun takrifan. It's open to argument, but I would advise that to happen. That is beyond the control of the state. Terima kasih ya, Tuan Rahmat. Sekali lagi, saya tahu ada setengah kes di kampung, tak ingat kampung mana, mereka disagree dengan pampasan nak masuk ke mahkamah. Ini juga memerlukan wang. Dan bagi mereka nak keluar seorang 2,000-3,000, mereka tak mampu. Datang berjumpa kita boleh cari duit. Ada 30 rumah kali 3,000, banyak duit tu. So ini masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung pula yang tidak ada wang contohnya. Cuma saya nak minta kalau boleh kepada Yang Berhormat Datuk Keramat dan juga pejabat tanah, apabila ada kes-kes sebegini, pejabat tanah tolong pergi membuat survey, ground survey on how many units yang ada di situ, supaya walaupun dikeluarkan masa perbincangan antara tuan tanah dan pemaju, tapi kita ada record supaya apabila kita buat kelulusan nanti, kita ada syarat yang boleh kita kenakan kepada pihak pemaju supaya mengambil kira balik yang diusir keluar tanpa pampasan yang sewajarnya itu. Saya ambil maklum cadangan Pulau Betong yang tadi yang saya ingat cukup boleh dipertimbangkan untuk kes-kes di mana kita menghadapi masalah kerana memang tiada projek yang dikemukakan. Mungkin kita boleh dapat satu bancian melalui pejabat tanah dan kita akan pertimbangkan cadangan tersebut. Datuk Timbalan Speaker, saya tambahan. Memang saya juga menghadapi masalah macam penduduk selingan pembahasan kategori A, B dan C lah. Kalau boleh selain daripada senarai yang dibanci oleh perumahan, kadang biasanya tuan tanah juga ada bancian sendirinya senarai atau rumah-rumah yang dia ada. Kalau boleh dua-dua pihak bagi pemaju juga bagi senarai itu kepada pihak yang berkenaan supaya boleh dipantau. Okey, saya setuju dengan Tanjung Bunga dengan cadangan tersebut juga. Datuk Timbalan Speaker, saya ada satu isu yang terakhir untuk saya sentuh sebelum saya gulung. Dan ini saya ingin peringatilah rakan-rakan saya tadi bahawa saya ingat mungkin kita sudah bersetuju bahawa ada keperluan untuk perumahan untuk warga Pulau Pinang adalah satu perkara yang kita sepatutnya cuba berbincang bersama dan cuba cari satu penyelesaian yang sama bersama-sama, di mana rakan saya daripada Teluk Bahang dia kata dia akan cuba sedaya upaya dia untuk bawa mai Prima ke Pulau Pinang. Saya cuma nak peringati itu sebelum saya sentuh isu terakhir saya di sini. Tadi saya sebut, Timbalan Datuk Speaker, bahawa punca ataupun sos pembekalan perumahan adalah melalui kerajaan negeri, satu. Prima kita harap dalam Teluk Bahang. Dan kita ada pihak swasta. Pihak swasta telah pun mengemukakan permohonan. Setakat ini 9,858 unit perumahan mampu milik. Tapi ada juga beberapa pemaju yang berniat sedemikian untuk membina perumahan mampu milik di negeri Pulau Pinang.
Tetapi sejak bulan lebih kurang Oktober ataupun November tahun dahulu, telah dihalang daripada meneruskan dengan perlaksanaan projek tersebut. Mengapa? Kerana apabila memohon untuk lesen pemaju dan permit pengiklanan, developers license and advertising permit, APDL. I think kalau developer ada di sini dia akan tahu lah. You need APDL untuk laksanakan projek. Sejak bulan Oktober dahulu, Kementerian Perumahan di bawah Datuk Rahman Dahlan telah tidak meluluskan banyak daripada permohonan tersebut. Walhal saya dimaklumkan bahawasanya untuk mendapat APDL tersebut ada 12 syarat yang perlu dipatuhi, yang mana sebelum bulan Oktober, ini semua boleh dibuat online, dan ini syarat-syarat semua. In fact, I will just read it for the benefit of the Dewan. Setelah mendapat lulusan, tiga kelulusan, iaitu kriteria utama, semua urusan tanah, semua urusan tanah telah selesai, seperti penukaran syarat tanah dan bayaran premium. Nombor 2 ada kelulusan KM, kebenaran merancang, dan nombor 3 ada kelulusan PB, plan bangunan. Secara online, kalau kita ada 3 itu, secara online pemaju boleh memenuhi senarai seperti berikut. Tunjuk ada geran hak milik ataupun surat pemberi milikan tanah. Tunjuk kelulusan kebenaran rancang dan perintah pembangunan daripada PBT. Plan perhitungan yang telah diluluskan, sijil akuan ukur daripada lembaga juru ukur tanah, akuan berkanun borang L2C, perjanjian usaha sama antara pemaju dan tuan tanah sekiranya ada, laporan daripada SIKRIS dan SITOS, salinan surat kelulusan plan bangunan daripada PBT, salinan notis mula kerja borang B, 3 salinan draft iklan, brosur yang dicadangkan dan cadangan iklan-iklan, senarai harga jualan rumah dan surat kelulusan. Jadi kalau ini semua ada, dan ini semua memang selalu ada lah apabila saya nak online pergi dapat sama APDL. It's an online procedure. As long as I meet all these criterion, I go online, I inform them, show proof dengan izin. Dalam 2 minggu, saya dinyatakan oleh Reda Pulau Pinang, ia akan diluluskan. It is a formality. Tetapi sejak bulan Oktober dahulu, Reda kata, tiba-tiba kebanyakan permohonan APDL mereka tidak dilayan. Dan di KIV saja apabila ditanya Kementerian Perumahan, KPKT, what is happening to my application for APDL? Dia kata, I petik perkataan daripada Reda sendiri, dia kata Penang, KIV. Now, I think ini cukup tidak sihat. Kalau kita kembali kepada pendirian kita tadi, di mana kerajaan negeri ada usaha dia, sekarang Prima, rakan saya cakap akan tolong, saya merayu di sini, boleh tolong atau tidak, minta kepada Kementerian Perumahan tentang APDL isu ni. Penting juga, cukup penting kerana kita balik kepada punca ataupun sos perumahan ini. Kerajaan negeri, Prima akan datang, dan swasta. Swasta juga bantu kita membekalkan perumahan kepada rakyat dan warga Pulau Pinang. Dan saya merujuk kepada satu jawapan kepada Yang Amat Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, di mana dia minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan berapakah permohonan lesen developer license dan advertising permit oleh pemaju daripada Pulau Pinang, jumlah yang diluluskan dan tempoh permohonan yang belum diluluskan. And there was a second question, by the way. Apakah respons terhadap aduan oleh Reda bahawa hanya Pulau Pinang menghadapi masalah kelewatan yang disengajakan yang tidak dihadapi oleh negeri-negeri lain? Dalam jawapan yang diberi daripada KPKT tersebut, April 2015, just last month, dinyatakan bahawa jumlah permohonan APDL dari Ogos 2014, is August actually, hingga Februari 2015 adalah sebanyak 48 permohonan. Dan daripada 48 permohonan tersebut,
Yang masih dalam tindakan semakan pertimbangan ataupun kelulusan adalah sebanyak 30 permohonan. Jadi setakat April, ini adalah angka yang saya dapati daripada Parlimen. Jawapan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita juga. Dan of course then they go through the criteria, tapi dia tak jawab soalan lah sama ada Pulau Pinang yang disengajakan dilewatkan. Saya tak mau buat apa-apa andaian. Tapi kalau kita ikut kepada prosedur dahulu, kalau kita patuhi semua kriteria, masuk online, 2 minggu boleh dapat, saya haraplah kawan-kawan saya di situ cuba tolong tanya Kementerian KPKT apa masalah ni. Because these developers are also building affordable housing. So we need to move on dengan projek-projek mereka juga. Jadi, Keramat. Saya dengar ucapan Datuk Keramat menyatakan APTL tidak dapat diluluskan mengikut jadual yang dulunya 2 minggu, sekarang 3 bulan. Begitu, saya rasa itu perkara yang serius. Kerana APTL license ialah developer untuk memulakan advertising. Semua developer yang ingin menjual rumah perlu mendapatkan periklanan. Perlu mengiklankan rumah mereka supaya mereka boleh proceed dengan next step untuk menjemput pembeli-pembeli untuk membeli rumah. Kemudian baru boleh sign SMP dan seterusnya. Dan ini merupakan sekiranya berapa bulan? 9 bulan penangguhan yang sepatutnya 2 minggu. It's totally out, totally berlaku. Saya rasa ini perkara yang amat, dia akan menyebabkan projek-projek yang sepatutnya take off, affordable project yang sepatutnya take off oleh pihak swasta tidak dapat dijalankan kerana dia tak dapat advertise. Dia punya bank pinjaman bank semua jalan, dia punya projek tak boleh take off, dan saya rasa ini akan mempengaruhi dengan seriusnya sentimen dari segi pemajuan hartanah di Pulau Pinang. Dan saya dengar tiada alasan dikemukakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Itu isu yang serius. Kerana 30 projek beribu-ribu unit affordable houses tidak boleh berjalan. Pihak pemaju tak dapat kutip, tak dapat memulakan advertising, tak dapat kutip stand pesan, tak dapat kutip progressive payment. Bagaimana dia kalau kecuali pemaju yang mempunyai cash flow yang banyak, tak payah pinjam bank, dia boleh hiduplah. Kebanyakan pemaju mereka perlu semua ini untuk mulakan projek. Saya rasa ini satu percubaan daripada persekutuan untuk jam some our housing affordable housing project di Pulau Pinang. Saya rasa ini perlu kita pandang, Dewan ini pandang sangat serius, dan tindakan susulan perlu dibuat supaya menteri itu lifted the order untuk menghalang supaya semua ini perlu seperti layanan sesaksama. Kalau negeri Kedah, kalau boleh lulus seperti dalam SOP 2 minggu, kalau negeri Perlis, negeri Perak, kenapa Pulau Pinang diberikan layanan 9 bulan? Itu bukan layanan ke atas kerajaan negeri, itu pihak swasta. Pemaju swasta yang affect affordable housing di Pulau Pinang. Minta Datuk Keramat, insya-Allah saya akan cuba bantu di atas keprihatinan Datuk Keramat, tetapi tidak akan membantu atas letiran air hitam. Saya nampak Yang Berhormat Datuk Keramat tegas dalam hal perumahan. Saya setuju, dan sebab itu saya offer untuk bersama dengan Abang untuk bantu apa yang kami mampu untuk mempercepatkan perumahan ini. Sebenarnya saya ingin kongsi sentimen air hitam juga. Dan saya ucapkan terima kasih kerana menyahutlah permohonan saya. Tetapi cuma untuk mengakhiri, ini berlaku kebetulannya dalam bulan Ogos tahun dahulu.
yang kebetulannya merupakan titik permulaan isu JKP Perda di Penang. Tapi saya hari ini telah perlahan-lahan explain. Tak mau kita gaduh lagi. That's why I hope you understand. We are here to bincang, selesai. Kalau KPKT ada breakdown in communication, tak tahu fakta sebenar, silalah maklum pada mereka. Saya telah perincikan apa masalah. Saya telah perincikan ada projek yang kita luluskan. Bukan, we are not going on a witch hunt. Jadi janganlah kerana itu isu JKP Perda yang ada sebab-sebab tertentunya, ambilnya, take it out on the private developer, private sector. Jangan. Jadi dengan itu, Datuk Timbalan Speaker, saya ingin mengakhiri dan menyatakan saya menyokong. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Datuk Keramat. Seterusnya Singapura. Ya, terima kasih Yang Berhormat Datuk Timbalan yang di-Pertua. Selamat petang, salam sejahtera, salam bersih. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan penghargaan dan ucapan berbanyak terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya untuk menggelung pembahasan ke atas ucapan perasmian yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang pada 30 harian April tahun 2015, terutama yang berkenaan dengan perkara-perkara yang mensentuh tanggungjawab di bawah portfolio saya. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih pada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah menambil bahagian dengan komitmen dan pembahasan yang terlibat portfolio MMK Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar. Di sini memang kecadangan soalan kritik berasas, kritik tidak berasas dan adalah satu kayu berukur kepada saya. Memang ini adalah satu komentar kepada yang positif dan yang negatif. Ada yang memang ikhlas dan ada yang ada udang di sebelah batu. Daripada ini saya ingin sentuh bahawanya dan portfolio saya Kebajikan Masyarakat Penyayang Yang Berhormat Datuk Timbalan yang di-Pertua. Kerajaan negeri telah menjalankan pelbagai program-program kebajikan sejak tahun 2009 untuk memastikan rakyat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan serta menikmati hasil penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan negeri. Keperhatian kerajaan negeri dapat dilihat melalui program-program Agenda Ekonomi Saksama AES bagi membantu keluarga miskin dan secara langsung jadi negeri Pulau Pinang menjadi sifar miskin. Mulai Januari tahun 2015, kerajaan negeri telah tukar dasar pembayaran bantuan AES daripada tidak bersyarat kepada bersyarat. Pilihan dasar pembayaran ini adalah bagi satu platform untuk memantau dan berkesan program-program bantuan kepada keluarga miskin. Ubah corak tingkah laku keluarga pada masa yang sama, iaitu kata memantau mengunggah data untuk berkaitan dengan penambahbaikan program AES. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi penerima bantuan AES adalah seperti memantauan kesihatan anak, ibu bapa dan memastikan anak-anak mereka dapati peperiksaan kesihatan dan suntikan vaksin di hostel, klinik kesihatan. Kesihatan anak-anak ini dipantau melalui kad laporan kesihatan yang perlu diberi kepada penggelu sebanyak 2 kali 1 tahun. Tujuan pemantauan ini adalah dilakukan bagi memastikan anak-anak penerima